Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizkina wa barik lana fima razaqtana. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Abu Hassan, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang saya hormati juga Datuk Timbalan KSU. Seterusnya yang bahagia Datuk Town Planner Muhammad Anwar bin Maidin, Ketua Pengarah Plan Malaysia atau Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Seterusnya yang saya hormati juga pengarah-pengarah bahagian, ketua-ketua seksyen dan unit, ahli-ahli Persatuan Pegawai Perancang Bandar dan Desa ataupun Persada, ahli-ahli Pertubuhan Perancang Malaysia atau Malaysia Institute of Planner MIP, ahli-ahli Lembaga Perancang Bandar dan Desa Malaysia LPBM, ahli-ahli Persatuan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa, seluruh warga Town Planner dan planologi yang berbahagia sekalian. Syukur kehadrat ilahi kita dapat bertemu sempena dengan sambutan 100 tahun perancang bandar di Malaysia dan sambutan bulan kemerdekaan peringkat Pelan Malaysia. Saya merasa begitu tersanjung sekali lagi dapat menyampaikan syarahan di hadapan warga Pelan Malaysia. Kali terakhir kita bertemu adalah kira-kira 301 hari yang lalu, iaitu hari Khamis 7 November tahun 2019. Maknanya genap 9 bulan 27 hari. Begitu cepat masa berlalu, dan saya percaya tuan-tuan pun dah tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Betul, panggil sekali lagi tu, tak ingat, lupa nak rekod masa tu. Saya merasa begitu bertuah dapat bertemu dengan warga yang merencanakan tata kota ataupun town planning, dan sebagai rakyat tanpa kita sedar kita terhutang budi dengan seluruh warga yang bergelar town planner ini. Sampai kata orang, if you are lucky enough to live in a nice, well-planned neighborhood, the person you most likely have to thank is the town planner. Inilah satu-satunya profession yang broadly based disiplin, meliputi kepakaran pelbagai bidang dan aspek: strategic planning, development plan, urban design, environmental social impact assessment, land use planning, macam-macam, yang kesemuanya adalah berkaitan dengan perancangan perumahan, kawasan perniagaan, pembangunan industri, heritage planning, tourism planning, perancangan sosial dan segala-galanya. Dan tuan-tuan memberi sumbangan yang sangat besar kepada negara sebelum dan selepas kemerdekaan. Tapi secara umumnya profession perancang bandar dan desa ini kurang dikenali oleh masyarakat berbanding profession yang lain, jurutera, arkitek, doktor, peguam, penceramah, kurang dikenali. Bahkan jaranglah ibu bapa yang memupuk minat anak daripada kecil, dah besar esok jadi town planner. Jarang sekali didengar. Kecil-kecil nak jadi apa? Doktor. Dan profession tuan-tuan lah dalam musim PKPP ni paling kurang kena maki. Itu beruntung betul lah kerja dengan Plan Malaysia. Berbanding jadi imam dan AJK masjid, hari-hari kena maki dengan jemaah. Sebab kita kan banyak SOP dan macam-macam lagi. Dia ngaitkan Tok Imam ni dengan Dajjal lah, Freemason lah, apa macam-macam lah dituduhnya kita ini. Tuan-tuan selamat, tak ada masalah, syukur. Namun walaupun profession tuan-tuan tidak begitu dikenali, tapi tuan-tuan lah yang menjadi tulang belakang
di dalam mencorakkan pembangunan negara sama ada di bandar ataupun di desa, dan lipatan sejarah telah membuktikan kepentingan profesion ini kepada negara. Kalau tidak takkan sambut 100 tahun. Membuktikan kepentingannya. Seperti yang Datuk KSU telah nyatakan di dalam ucapan beliau sebentar tadi, secara rasminya profesion ini datang ke Tanah Melayu tahun 1921 apabila hadirnya seorang government town planner yang datang dari Australia sebagai pegawai perancang bandar yang pertama di Tanah Melayu ketika itu. Jadi tugasan utama beliau ketika itu adalah untuk buat perancangan, susun atur dan penempatan semula aktiviti-aktiviti guna tanah khususnya di Kuala Lumpur pada ketika itu. Dan antara penempatan-penempatan yang dia buat masa itu adalah penempatan semula kuartus-kuartus kerajaan dan juga perumahan awam di Jalan Imbi. Begitu juga penempatan semula sekolah VI, Victoria Institution. Begitu juga projek pelebaran Sungai Kelang dan juga pelebaran jalan-jalan utama di Kuala Lumpur melalui penubuhan enakmen perancang bandar tahun 1923. Dan enakmen inilah yang kemudiannya digubal dan digantikan dengan enakmen 1927 yang memperkukuhkan peringkat Sanitary Board dan memperkenalkan jawatan baru Town Planning Superintendent masa itu, yang ditempatkan di negeri-negeri dan Kuala Lumpur ketika itu menjadi ibu pejabatnya. Dan alhamdulillah sejak daripada itulah sedikit demi sedikit dan kewujudan bandar Kuala Kubu Baru sebagai bandar terancang pertama di Malaysia yang telah dirancang sejak tahun 1924, dan selepas negara merdeka, syukur alhamdulillah telah wujud begitu banyak bandar-bandar terancang yang dibangunkan oleh perancang bandar tempatan. Contohnya Petaling Jaya misalnya, yang mana Petaling Jaya ini menjadi bandar satelit yang pertama untuk nak menampung limpahan penduduk ketika itu yang sudah begitu ramai khususnya di Kuala Lumpur. Dan selebihnya adalah sejarah-sejarah yang kita tahu kegemilangan yang telah dicipta oleh orang-orang terdahulu sebelum tuan-tuan puan-puan. Dan legasi ini alhamdulillah kita melihat ianya dikekalkan sampai sekarang. Sememangnya tuan-tuan sekalian, aspek perancangan bandar ini adalah benda yang sangat mustahak. Sebab penduduk bandar dijangka mencapai 83.3% menjelang tahun 2025. Dan rancangan fizikal negara keempat mensasarkan pertumbuhan ini perlu dihadkan kepada 85% pada tahun 2040. Ini bermakna bandar-bandar di Malaysia akan berkembang dan akan berlaku pembesaran keluasan kawasan bandar yang begitu pesat sekali dengan fokusnya di kombinasi nasional Kuala Lumpur, Putrajaya, Lembah Kelang. Jadi kesannya kadar penduduk Malaysia yang tinggal di desa nanti dijangka turun 23% menjelang tahun 2020 dan hanya tinggal 15% menjelang tahun 2040. Dan seperti yang kita tahu, perbandaran yang terlalu pesat umumnya akan menimbulkan banyak isu kesesakan lalu lintas, isu pengangkutan awam, isu kemiskinan bandar, isu infrastruktur dan kemudahan, isu penggunaan sumber tenaga, isu urus tadbir bandar dan macam-macam. Maka memandangkan isu-isu pembandaran semakin kompleks, kita mengucap tahniah kerana perancang bandar sekarang ini telah menggunakan banyak pendekatan-pendekatan baru dalam aspek pembangunan. Lalu kami sebagai rakyat mengucapkan terima kasih, lahirlah istilah-istilah yang dilahirkan oleh tuan-tuan, konsep bandar pintar, apa lagi, TOD, Transit Oriented Development, pembangunan berorientasikan transit, low carbon cities, bandar rendah karbon, bandar berdaya tahan risiko, maknanya disaster resilient city, tahan banjir, tahan ribut, tahan gempa bumi, macam-macam, kejiranan hijau, bandar selamat, bandar padat dan macam-macam. Maka dengan perancangan-perancangan yang tepat sebeginilah kita dapat menentukan bagaimana dan di mana kita nak duduk, mana kita nak bekerja, mana kita nak berehat. Maka rakyat di negara ini boleh memilih untuk live, work and recreate dekat mana tempat yang paling terbaik sekali. Dan kita juga dapat menentukan corak kepada satu-satu pembangunan yang nantinya memberi implikasi kepada kesejahteraan hidup masyarakat
dan seterusnya mengangkat kembali kemakmuran ekonomi negara. Dari satu sudut yang lain pula, menjelang tahun 2040 nanti, negara kita dianggarkan bakal menjadi negara aging population, negara menua, iaitu orang tua tak mati-mati. Masalah juga, dia patut orang tua, dia mesti mati. Dia kalau tak mati, kita yang muda tak pergi jauh. Mati dalam pangkuan kita nanti, mangku kerja sebab tak mati-mati. Ini cerita tempat lain, bukan di mana-mana. Sifat tua mesti mati. Tapi Malaysia ni orang sihat ramai. Makan sup ayam hitam, pakai topeng 3 layer, basuh tangan 60 kali sehari. Memang jaga kesihatan betul-betul. Jadi lambatlah mati gayanya. Roti canai tak makan. Cuma masalah bila berlaku peningkatan 20% penduduk dalam lingkungan umur 60 tahun ke atas, tahun 2015 kita ada lebih kurang dalam 9.24% saja. Jadi pasti ini, situasi ini pastinya menuntut kita untuk menyediakan keperluan perkhidmatan kesihatan, penyediaan kemudahan dan infrastruktur mesra warga emas. Banyak pula akan bertambah lagi persediaan bandar kita. Sebab orang tua makin lama makin ramai. Pusat jagaan orang tua perlu diperbanyakkan berbanding dengan nursery. Ada satu hari tu dekat Kuantan, dia mohon untuk buat tempat orang pencen ni memondok cara moden. Tapi nama dia memang win lah. Nama tempat tu Husnul Khotimah. Memang sesuai. Memang husnul khatimah betul tu. Jadi cabaran tuan-tuan begitu banyak sekali sekarang. Bila warga emas makin ramai, kehidupan mereka perlu kita santuni juga. Yang muda kita sayangi, yang tua kita hormati. Baik tu orang muda, hormatlah orang tua. Kerana orang muda kita panggil pemuda, orang tua kita panggil petua. Orang tua banyak betul, jangan lawan orang tua. Bagaimanakah dari perspektif Islam? Kepada rakan-rakan kita yang non-Muslim boleh share sajalah. Dia punya value-nya ni global sahaja dari segi sejarahnya. Perancangan bandar kalau mengikut pada pandangan agama, dia adalah satu manifestasi kehidupan insan dan hubungannya dengan alam sekitar. Sebab itu sejarah perancangan atau membentuk bandar itu direkodkan dalam Quran sejak zaman berzaman. Antara bandar yang paling masyhur sampai sekarang muncul adalah Mekah. Dan siapakah yang merancang pembangunan kota Mekah? Baik itu majlis kita hari ini ramai kaum wanita. Berbanggalah bahawa perancang bandar pertama adalah wanita, Siti Hajar. Siti Hajar lah yang merancang susun letak kota Mekah. Kenapa bukan orang lelaki yang buat? Dia datang dengan suami dia. Kan suami dia tinggal je dia, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil untuk ditinggalkan di satu lembah yang gersang. Cerita ini direkodkan dalam Quran. Ini bukan kita reka. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, saya tinggalkan anak saya dan isteri saya di lembah tandus yang tidak ada sebarang tanam-tanaman padanya, di sisi rumahmu yang disucikan. Jadi Allah rekodkan peristiwa ini dalam surah Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim tinggalkan, kemudian Siti Hajar lah yang develop Mekah. Baik itu dalam tafsir disebutkan, apabila Nabi Ibrahim letak Siti Hajar, Nabi Ibrahim terus keluar saja tanpa meninggalkan kemah apa, tak ada apa pun. Letak tepi jalan macam tu je. Mekah masa tu kosong, tak ada apa-apa lagi. Telaga Zamzam pun belum ada. Jadi bila Nabi Ibrahim kona balik, Siti Hajar dia tanya Nabi Ibrahim, abang nak tinggal kami macam ni je? Tak ada perlindungan, makan, tak ada apa, tengah padang pasir. Ni kan anak kecil nak menyusu. Nabi Ibrahim jalan tak pusing pun belakang. Dia tanya kali kedua, abang nak tinggal kami macam ni je? Dia tak pusing pun belakang. 2 kali isteri dia tanya. Tapi Siti Hajar ni isteri solehah, cerdik. Dia tukar format soalan. Bang, Allahu amaraka bihadza? Bang,
abang tinggalkan kami ni Tuhan ke yang suruh? Barulah Ibrahim pusing. Ya, kata dia. Aku diarahkan tinggalkan kau berdua di sini dan jangan tanya kenapa. Sebab aku tak pernah, aku never say no. Nabi Ibrahim dengan Tuhan mana pernah kata no. Tuhan suruh dia buat apa saja dia buat kan. Suruh sembelih anak pun dia tak pernah tanya. Nak sembelih macam mana, pukul berapa, dia sembelih je. Nabi Ibrahim bersunat. Nabi kita dalam hadis Bukhari cerita, Nabi Ibrahim orang pertama berkhatan. Berapa umurnya ketika itu? Ketika turun arahan, umurnya 80 tahun. By right dia boleh buat surat mohon pengecualian. Boleh. Sebab warga Mah kan. Buat kata bukan pakai sangat pun 80 hiasan gitu je. Agaknya lah, agak je. Tapi dia never say no. Dan dia nak bersunat di mana? Klinik tak ada, orang tak ada. Nabi kita lah hadis Bukhari sebut waqtatana bil qadumi. Dia sunat seorang pakai kapak. Biuh tak ada, apa tak ada. Dia never say no. Jadi suruh tinggal anak isteri, jangan tanya kenapa, aku tak tahu. Aku tak tanya kenapa aku disuruh berhentikan kau di sini. Maka Siti Hajar ni isteri salihah. Dia kata tak apalah abang. Kalau Allah yang arahkan abang, pergilah. Kerana nescaya Allah akan jaga kami. Pergilah. Nabi Ibrahim pun tenang sajalah balik ke rumah dia, ke Kanaan. Baik itu puan-puan sebagai isteri, nak jadi isteri salihah, mesti ada sifat Siti Hajar ini. Suami balik rumah malam-malam, balik pada masjid, kadang pukul 9.30 sampai. Baru duduk, member dia telefon, tren kita, dia pun angkat. Hello, ya, pukul berapa? 10. Okey, sekejap lagi aku sampai. Tengok suami pakai seluar. Isteri pun selaku Menteri Pertahanan bertanya. Tahanan maknanya asyik nak tahan, tak bagi keluar je kerja. Nak keluar kan kena isi borang sekarang ni. Gelamping lah katakan, 14 hari tak boleh keluar rumah. Isteri tak bagi. Abang nak pergi mana? Mak telefon ajak minum air pukul 10 kan, minum kedai tom yam. Abang nak keluar lagi. Lala daripada pagi tadi cepat balik rumah, senapai hari pagi. Balik petang-petang maghrib pergi masjid balik insya-Allah. Bila nak ada rumahnya? Abang berapa banyak minum air manis? Daripada pagi dah 6 gelas dah. Masuk kencing manis, waktu dah 12 gula. Senapai je. Suami malas nak pening kepala. Iyalah. Buka semula seluar, pakai balik seluar pendek. Tak jadi keluar. Suami bertakwa. Takut bini tua. Dia takut. Pakai balik seluar pendek. Sepatutnya puan-puan sebagai isteri solehah mengikut Siti Hajar. Bila tengok suami pakai smart, abang nak pergi mana? Mak telefon ajak minum air. Dan dia nak keluar ni. Abang keluar ni Allah ke yang arahkan? Kan begitu ayatnya. Suami pun jawab, iyalah gamuknya dah ditentukan ni. Puan-puan pun jawab, tak apa, kalau Allah yang dah tentukan begitu, nescaya Allah jaga kami. Abang pergi sajalah. Percayalah puan-puan, suami puan-puan cancel keluar. Dia telefon mak mari minum rumah aku. Milo kosong balik, aku dah 6 gelas dah teh hari dia tak boleh. Doktor marah kat rumah. Ini cerita sajalah ya. Mana Siti Hajar tadi, lepas Nabi Ibrahim tinggalkan dia, dialah yang developkan Mekah. Sebab itu puan-puan nanti ada rezeki visa dah buka, pergi ke Mekah kena bangga. Ini bandar town plannernya perempuan. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina Kaabah je. Yang develop, buat perigi telaga. Sampai Nabi kita sebut ketika Nabi Ismail menghentakkan kakinya mengeluarkan air itu keluar tanpa henti, non-stop. Dan Siti Hajar terpaksa buat kepungan, zam-zama yuzamzimu, dia kepungkan. Kata Nabi kita, kalau Siti Hajar tak buat kepungan, air itu akan mengalir penuh semenanjung tanah Arab, non-stop. Air itu memang sampai sekarang pun tak pernah berhenti. Siapa yang susun semua? Siti Hajar. Berbanggalah. Begitu juga kalau puan-puan pergi ke Mekah, ada satu saluran air dipanggil Ain Zubaidah. Ain Zubaidah ni projek Ain Zubaidah. Nama orang yang buat projek itu namanya Ain Zubaidah. Projek ni dah berusia 1200 tahun dah usia dia. Dia bina tahun 801 Masihi, iaitu saliran air sepanjang 38 km dari Wadi Numan ke Al-Aziziyah. Zaman ketika itu 1 dinar bersamaan 10 gram emas, 24 karat,
Jadi projek dia saja ketika itu bernilai 1.7 juta dinar. Siapakah orang itu? Ain Zubaidah, yang merupakan isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Suami dia Khalifah Abbasiyah. Abbasiyah ni dia punya base dekat Baghdad. Dia pergi ke Mekah buat haji, dia tengok orang dapat bekalan air susah. Jadi dia buat satu inisiatif, orang perempuan je yang mengaturkan. Dia aturkan satu saliran. Sampai sekarang saliran tu masih ada, tapi tak digunakan lagi kerana kajian Saudi pakai lori je bawa air. Sekarang ni dia hantar dengan lori tanker dia tu lah. Yang penting orang perempuan adalah perancang bandar yang terbaik sekali. Dan saudara-saudari sekalian, perancangan dan pembangunan bandar seperti yang digarisbawahkan oleh pihak KPKT dan juga jabatan mestilah memelihara 5 perkara asas dalam kehidupan manusia. Dia mesti usaha jagakan nyawa, agama, akal, keturunan dan juga harta. Jadi integrasi antara nilai kerohanian, peradaban, kesejahteraan ini amat menitik beratkan perancangan yang teliti. Dan semua ini bergantung di tangan tuan-tuan. Hubungan manusia dengan pencipta, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar. Orang jarang melihat bahawa perancang bandar ini adalah satu ibadah kerana ianya juga adalah kerja yang dibuat oleh Nabi SAW. Ini jarang diangkat ke permukaan. Orang selalu melihat kerja merancang bandar tak ada kena-mengena dengan agama. Tidak. Kerja merancang bandar juga dibuat oleh agama, oleh Nabi. Kalau berdasarkan riwayat, Nabi SAW bila dia jadi pemimpin di Madinah, dia telah membahagikan Madinah kepada beberapa khitah. Khitah ni kejiranan, neighborhood. Ada beberapa perumahan yang dibuat. Dan setiap khitah akan ada masjid sendiri. Kalau tak masjid pun ada satu musalla ataupun surau, yang mana jarak masjid ataupun surau ini kira-kira 200 meter daripada setiap khitah, setiap kejiranan. Dan zaman itu ada 9 masjid yang telah dibina di sekitar Madinah. Dan setiap khitah akan ada kawasan perkuburan sendiri. Dan ini mesti dimasukkan dalam agenda tuan-tuan juga. Buatlah pembangunan mencakar langit macam mana pun, bandar Bestari, Lestari ke apa ke, kubur jangan lupa. Sebab kalau orang tu hidup sampai bila-bila tak apa. Ini orang tu ada expired dia, mati mana nak dia campakkan esok. Takkan campak Sungai Kuantan semua bila dah mati esok. Kena sediakan kubur. Bangun kota sas mesti ada kubur kota sas. Bangun husnul khotimah mesti ada kubur husnul khotimah. Kalau tak dapat, balik semula sistem zaman dulu. Tuan rumah tanam sebelah rumah saja, selesai semua masalah. Awak mati di rumah awak, tanam je lah kat rumah awak. Itu kalau dah sesak sangat perancangannya esok. Kubur mesti ada. Dan Nabi kita, dia pindahkan, dia ubah beberapa lokasi-lokasi pasar yang tidak bersesuaian. Sebagai contoh, pasar di Al-Zubair. Pasar di Al-Zubair letaknya 150 meter daripada Masjid Nabawi. Dia dapati gangguan. Orang nak semayang, pasar terlampau dekat sangat. Dialihkan ke kawasan Saniyatul Wada' di sebelah utara, ataupun sekarang dipanggil kawasan Al-Manakhah. Dialihkan kawasan itu, dan Nabi kita keluarkan satu arahan, la tatahajjaru, biarkan pasar ini open air saja. Jangan ada dinding, jangan ada apa, biar dia terbuka, supaya segala bau-bauan kambing-kambing lembu yang dia bawa untuk niaga ni tak terkepung. Biarkan dia open air begitu saja. La tatahajjaru. Jadi para sahabat ketika itu memang tak buat dinding. Umpama kita pasar tani sajalah, biar open begitu saja. Cuma pada zaman Khalifah Hisham bin Malik, yang merupakan khalifah dinasti Umayyah yang ke-10, barulah dia mengambil tindakan buat bangunan di tapak tersebut. Adalah dia punya hujah-hujah town planner di zaman itu, tapi masa itu baru dia buat. Sebelum daripada itu semua ikut saranan Nabi, tak ada dinding, tak ada apa. Dan Nabi kita dari segi rumah, dia mesti meletakkan satu prinsip, kediaman mesti memelihara hak dan juga privasi penghuni.
Maknanya rumah mesti jaga dia punya aib kepada penghuninya, menjaga hak-hak dia sebagai pemilik rumah. Sebagai contoh, ada satu hadis Nabi menyebut, fala tahjubur rih ilaih illa biiznih. Kalau engkau buat dinding di rumah, jangan sampai dinding itu menghalang angin masuk ke rumah orang lain, yang menyebabkan rumah orang lain jadi panas gara-gara kamu renovate tanpa illa biiznih, tanpa kebenaran. Macam sekarang kita ada kebenaran PBT, peraturan 10 kaki macam-macam. Benda ni dah lama dah. Kita tak boleh suka-suka hati sebab memelihara hak orang itu. Illa biizni, kecuali minta izin. Mana nak buat dinding, rumah teres nak buat dinding, jumpalah dengan jiran. Saya nak buat rumah, saya nak buat dinding sebab anak perempuan saya semua dah makin membesar. Jadi dia orang pun nak jemur baju ke apa, jadi susah kan, nak bertudung, nak mencari kain, susah. Jadi saya minta izin pasang dinding sikit lah, dia bebas, tutup aurat tu tak beria sangat. Beritahu saja. Jiran tu kata, okey, no problem, saya benarkan. Cuma kalau cat esok belah saya pun cat lah sekali juga. Alalang, saya boleh nak pink ya, warna lain saya tak nak. Tak apalah, dia request sikit. Sebab itu hak dia, kita tutup. Selama ni dia duduk di depan halaman, duduk ngisap sigar ke apa, lantak dia lah, maghrib-maghrib tak baju. Kita dah tutup, tak ada angin lagi dah. Jadi kita mengambil hak dia, itu tak dibenarkan. Jadi setiap susun atur, itu Nabi telah letakkan peraturan-peraturan. Yang paling penting, ada privacy kepada tuan rumah tersebut. Dan yang keempat, kalau tengok kepada perancangan bandar dari segi sirah Nabi, dia sangat mementingkan apa juga pembangunan mesti ada bekalan infrastruktur yang lengkap. Asas mesti lengkap dulu. Contohnya bekalan air. Bekalan air bersih mesti disiapkan sebelum kita nak bina satu ketamadunan dalam sesebuah kawasan yang berpenduduk. Maka terkenal dalam sejarah, ketika mula-mula Nabi sampai ke Madinah, bekalan air bersih harganya begitu mahal. Sebab masa tu Madinah ni dari segi ekonomi dikontrol oleh orang-orang Yahudi. Termasuk bekalan air perigi yang bersih, kalau dijual, harganya pun harga Yahudi juga. Nama pun orang Yahudi, harga Yahudi ya. Sampai orang-orang Islam mengadu pada Nabi, ya Rasul, susah kami macam ni, air mahal sangat, mati nak beli air. Jadi kata Nabi begini, kita kena usaha beli satu telaga, cari orang Yahudi punya, beli satu. Dan saya paling suka telaga Raumah, kata Nabi. Ada satu telaga tu, telaga Raumah. Sampai kata Nabi, may yashtari bi'ra rumata fayakunu dalwuhu fiha ma'adila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah. Saya berdoa, siapa yang boleh beli telaga Rumah itu, saya doa setiap kali orang ambil air daripada situ, dia dapat pahala sampai bila-bila. Katalah air itu orang ambil sampai kiamat lah orang tu dapat pahala, walaupun dia dah mati lama dah. Jadi sahabat yang dengar Nabi cakap begini, excited lah. Wah, ini pencen kubur. Mana lepas mati bil pahala jalan, siapa tak nak? Jadi dia orang berebut-rebut nak beli telaga itu dengan orang Yahudi. Tapi Yahudi tak nak jual. Yahudi kata la abi'ul ma' lil muslimin. Mu nak beli air, perigi aku tak jual. Aku tak jual, perigi. Akhirnya datang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman ni seorang diplomat. Dia orang diplomat. Dia orang politik tapi sangat budiman, gentleman. Dia sahabat Nabi yang paling halus tutur katanya, soft spoken. Dia orang yang lemah lembut. Sampai Nabi kata, "Hei Uthman, malaikat kalau tahu engkau ada, malaikat segan dengan kau. Sebab engkau ni lembut, orang lembut. Cakap mulut manis." Ni Uthman bin Affan. Dia pandai berunding. Baik itu hebatnya Uthman ini, dialah satu-satunya sahabat Nabi yang dapat kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Mana ada rekod orang dapat kahwin 2 orang anak Nabi? Mula dia kahwin dengan Roqiyah. Roqiyah meninggal, dia salin tika, kahwin dengan adiknya pula, Ummi Kulsum. Satu-satunya orang yang boleh kahwin 2 orang anak Nabi. Tuan-tuan ingat senang kahwin dengan anak Nabi? Kahwin dengan anak kiai pun belum tentu kita dapat.
kahwin dengan anak mufti, anak ustaz. Susah. Kita kena ada satu kelebihan lah untuk kahwin dengan anak Nabi. Ada orang nak kahwin dengan anak kiai je, kena temu duga macam-macam. Satu cerita di pesantren, kahwin dengan kiai tu tanya, ente nama siapa? Dia nak kahwin dengan anak kiai. Saya nama Asri. Asri, Masya Allah. Iqra suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana. Selamat. Next, yallah. Ente nama siapa? Nama saya Anas, Pak Kiai. Anas, Masya Allah. Iqra suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Luluh. Next, yallah. Pucat muka budak ni. Ente nama siapa? Nama saya Yasin, Pak Kiai. Masya Allah, Yasin. Sabar dulu Pak Kiai, saya nama Yasin tapi di kampung panggil Qul huwallahu ahad. Yalah, Iqra Qul huwallahu ahad. Itu baru kahwin anak kiai. Bayangkan kahwin anak Nabi. Osman dia dapat 2 anak Nabi, Zunurain, 2 cahaya dia dapat. Jadi dia datang jumpa Yahudi steady saja. Dia senyum jumpa Yahudi. Jadi kata, ni datang nak beli telaga ke? Kata Osman, sudahlah, tak nampak signboard ke? Aku tak jual, pergi balik lah. Sabar pakcik, bagi saya present saya punya proposal 2 minit saja. Okey lah, 2 minit. Apa cerita? Ini macam pakcik, saya tak nak beli pakcik punya telaga semua. Saya cuma nak beli separuh saja. Macam separuh saja, bukan semua. Maka dia kata, peliklah cadangan kau ni. Macam mana pula separuh? Begini pakcik, saya beli separuh hari pakcik punya. Saya guna 2 hari, pakcik guna 2 hari. Saya guna 2 hari, pakcik guna 2 hari. Maknanya telaga ni masih pakcik punya. Saya macam pajak sajalah. Cik setuju atau tidak? Nampak menarik cadangan kamu ni. Maknanya aku masih tuan punya kepada. Ya, masih owner lagi. Saya macam pajak saja. Baiklah, kalau pakcik setuju, berapa pakcik nak tolak separuh telaga kepada saya? Tuan-tuan, Osman bin Affan bila tanya kepada Yahudi ni berapa dia tolak separuh telaga, Yahudi tu buka harga 10,000 dirham. 10,000 dirham kalau kita punya kiraan duit hari ni 700,000 ringgit. Sebab kiraan dirham, 1 dirham 70 ringgit. Kalau 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas ataupun 739 ringgit. Osman bila dengar orang tu jual 10,000, dia up lagi 12,000. Dia nak tunjuk dia ada duit. Kalau kita tegak-tegak minta kurang. Berapa pakcik? 10. 5 dah lah. Apa mahal sangat? Kalau kita, kan ada jenis suka minta diskaun begitu. Saya nak suka ada satu cerita seorang pelukis terkenal. Dia ni lukisan dia memang painting. Dia orang painting. Dia punya lukisan tak ada orang faham pun sebenarnya. Tak contem dia, tapi hotel suka beli dia punya lukisan. Ribu-ribu harga dia. Tapi dia cerita pengalaman ada orang penuh dia tempah orang ni lukiskan satu lukisan lah. Lepas tu tanya berapa harga. Tapi lukisan sketch, pakai pensel begitu sajalah. Sketch. Berapa harga? Dia ambil RM100. Customer ni kata boleh kurang tak? Kenapa nak kurang pula? Sketch. Yalah, kertas berapa sen, pensel berapa sen sebatang. Takkan pasal RM100 encik cah saya. Ada orang jenis tak kena barang. Ni puak tak kena barang. Dia tak kena barang. Dia nilai orang punya bakat dengan sebatang pensel dengan kertas. Kalau tuan-tuan melukis pelan dapat orang macam ni terajang aja. Ngapa cah mahal? Nah, ni profesional saya. Saya ni TPR macam benda saya ada. Alah, pensel berapa sen, kertas berapa ringgit. Ambil kat pejabat free je. Ada orang kira begitu. Tapi Osman tak. Dia bukan jenis minta diskaun. Biasa orang puan dia berani minta diskaun. Kalau beli barang, dia tanya orang tu sampai tak dia nak jual harga. Takut orang jual tu. Macam kita orang lelaki tak berapa minta kurang sangat. Tapi kata orang tua, siapa yang beli barang tak minta kurang, itu tanda dia keturunan bunian.
Orang bunian beli barang tak pernah minta diskaun. Jadi untuk membuktikan tuan-tuan yang bukan keturunan bunian, sekali-sekala minta je lah diskaun. Tapi kedai-kedai makan boleh lah diskaun. Kalau barang kedai tetap 7-Eleven tak boleh lah. Kedai mamak boleh. Aneh kira mana 7,5. Allah RM7 dah lah. Minta juga sikit untuk membuktikan kita bukan keturunan bunian lah, ya. Jadi Osman bin Affan, orang tu buka 10,000, tak apa pakcik, saya beli 12,000. Dia kata 12,000. 12,000 ni tuan-tuan, la ilaha illallah. 12,000 kalau duit kita ni dah boleh cecah sampai 840,000. Telaga apa sampai 840,000? Kita kalau buat telaga yang kedalaman 30-80 kaki, telaga boring, casing 3-4 inci, suction pipe diameter dalam 1 inci, paling mahal pun boleh cecah 10,000. Paling mahal pun. Kalau buat yang telaga kedalaman 300-500 kaki, casing 6 ataupun 8 inci, suction pipe lebih kurang dalam 2 inci, paling tinggi boleh pergi 100,000. Yang ini harganya 840,000. Buat perigi dekat Kemboja, satu perigi baru RM2,175. Satu perigi, itu pun bahagi pula 15 bahagian. Macam mana Osman boleh setuju? Dia nak tunjuk dia ada duit, dia beli. Bila dia dah beli, kemudian dia buat perjanjian, panggil lawyer, buat hitam putih, mati stamp, semualah. Ada ikut undang-undang betul. Guna 2 hari ni. Rupanya dia dah dapat beli. Dia cakap pada semua orang, baik, aku punya bahagian dah ada, korang ambil lah air siang malam, pagi petang, selama 48 jam. Lepas pada tu jangan usik dah, pakcik tu punya. Jadi datanglah orang kampung ambil air. Ambil. Masuk hari ketiga, Yahudi ni tunggu jugalah, mana customer tak ada datang. Lama dia kata, kalau macam ni dah seminggu menega macam ni, bankrupt aku. Dia baru perasan, Osman bagi free, macam mana orang nak datang beli? Free lagi orang datang. Dia marah, dia panggil Osman. Ya Osman, siapa suruh mu tipu aku? Macam mana mu benar kau orang kampung ambil semua? Osman kata, apa masalah? Dalam perjanjian, hak saya nak guna untuk buat apa pun. Saya nak beri orang ke, saya nak sedekah ke, pakcik setuju, kita dah sign semua kan? Ginilah Osman, nyaknya ke saya lah. Saya ni meniaga, dah saya tak kacau bisnes pakcik, tunggu je lah, ada rezeki ada lah. Aku dah teruk ni meniaga dah seminggu dah macam ni. Alah, Osman bagikan satu saranan. Beginilah pakcik, pakcik punya telaga yang separuh lagi, jual je lah ke saya. Pakcik hari tu saya dah bagi duit, dah 12,000 dinar dah saya bagi. Kalau saya jadi pakcik, saya tak sibuk nak kerja dah. Dengan duit tu pakcik dah boleh travel, naik cruise, pergi Krabi, Phuket, apa semua. Anak-anak dah besar, biar dia cari duit sendirilah. Apa nak cari duit untuk dia pula? Relax, habiskan duit cepat. Esok duit banyak, kita mati, anak berebut harta. Baik kita habiskan duit kita semua. Betul juga cakap engkau ni Osman. Iya pakcik, anak-anak ni dia cari duit dia sendiri. Apa hal kita mencari duit untuk dia pula? Dia dah besar. Pakcik jual ke saya, tapi take it or leave it. Tak nak jual, tak nak, sudah kita berlawan. 8,000 dirham pun bukan sikit, 560,000. Yahudi tu timbang. Hari tu dah dapat 12, campur ni komplit 20. Okeylah Osman, aku jual. Total Osman beli 1.4 juta perigi itu. Dan perigi itu masih ada sampai sekarang. Sampai Osman dia infakkan seluruh perigi ini, aku niat sedekah kepada siapa-siapa saja nak minum. Dia tanam pula keliling tu 1,550 batang pokok kurma. Dan dia niatkan siapa nak makan lah. Dan pokok tu berbuah sampai sekarang. Dah bergenerasi dah pokok itu. Jadi sampai sekarang bila mengeluarkan hasil, sedekah, balance, jual. Bila jual ada hasil, dapat hasil, duit nak bagi kat siapa? Tak tahu nak bagi kat siapa. Lantas kerajaan Arab Saudi buka satu akaun bank nama Osman bin Affan. Sebab itu Osman lah satu-satu manusia, dah mati ribuan tahun, tapi akaun banknya masih hidup lagi. Buku banknya belum kena gunting lagi, masih ada, aktif lagi. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi Madinah ada rezeki nanti, tengok projek-projek pembangunan tu,
Kalau tengok hotel nak buat, baca owner tanah dia. Owner tanah Osman bin Affan. Namanya masih ada lagi. Dialah satu-satu orang yang dah mati lama, tapi kekayaan masih ada sampai sekarang. Sebab duit masuk, mana pernah keluar. Bila nak cocok, asyik masuk. Duit dia masuk. Akaun dia dijaga oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi. Tahun lepas, Kementerian Wakaf beli sebidang tanah dekat dengan Masjid Nabawi, buat hotel 5 bintang. Ada satu syarikat hotel international sewa pula hotel itu. Dia anggap keuntungan dia saja 50 juta setahun. Kaya lagi. Masuk, duit tak pernah keluar. Ini berkat wakaf lah. Nanti tuan-tuan ada rezeki, pergilah ke Masjid Nabawi. Jangan lupa singgah Bi'run Osman. Nak tahan teksi ujrah tu, Rahvan, Bi'run Osman. Orang Arab tahulah, Telaga Osman, 6 km dari Masjid Nabawi. Sebut Bi'run Osman, orang faham. Jangan cakap Kelantan, dia tak faham. Bi'run Semeh kau dia Semeh. Oh, Semeh duk mana, bacok kau. Kejut pula kita tengok Arab tu cakap Kelantan pula kita. Semeh mana, bacok kau. Bacok. Bi'run Osman. Dia orang Kelantan kan, Osman jadi Semen. Itu suka. Jadi masa di Mesir dulu, kalau perumahan orang Melayu, Masakin Osman. Tapi kalau geng Kelantan naik teksi, mesti Arab garu kepala. Rahvan yang Sakit Semeh. Sakit Semeh. Masakin Osman jadi Masakin Semeh. Semeh kau dia Semeh. Semeh suka. Jadi Nabi kita balik kepada tadi, dia mesti jaga infrastruktur dulu. Apa-apa pun berlaku, air mesti lengkap, bekalan-bekalan untuk keperluan manusia perlu lengkap. Macam sekarang ni banyak orang selalu komplain masalah air. Air ni kadang ada, kadang tak ada. Jadi ni mungkin tidak melibatkan tuan-tuan puan-puan, tapi kepada yang sedang menonton ketika ini, kau ada yang terlibat dengan syarikat-syarikat pengurusan air, kita nak pesan, kalau orang tengah susah tak ada air, bersungguhlah untuk nak memperbaikinya. Sebab Nabi menyebut, ada satu orang laki-laki masuk syurga kerana beri anjing minum. Itu hadis sahih. Laki ni masuk syurga kerana beri anjing minum. Anjing tu dahaga, dia beri air. Sebagai simbol, kalau beri anjing minum pun boleh jadi masuk syurga, apatah lagi bagi orang minum, lagilah masuk syurga. Masjid Surau sekarang musim PKP SOP ni, kami tak boleh simpan air dalam kolah. Itu SOP-nya tak dibenarkan lagi. Masih pakai pipe lagi. Bayangkanlah kalau air tak ada, orang nak ambil semayang di mana? Jadi ingat balik hadis tadi, beri anjing minum pun masuk surga, apatah lagi bagi orang ramai ambil air semayang, lagilah masuk surganya. Jadi bantulah kami. Walaupun paip pecah 3 pagi, usahakanlah untuk baiki. Sebab balasannya surga. Surga ni tak ada yang boleh dibeli. Duit tak mampu nak membeli surga. Tapi tuan-tuan, belilah dengan kegigihan usaha kita, memudahkan kehidupan orang lain. Selesai. Apa lagi kata ulama, Nabi kita dari segi perancangan bandar, dia sangat menggalakkan proses penanaman pokok secara besar-besaran. Waktu dia suka. Lepas tu tuan-tuan perasan ada kontra Mekah dengan Madinah. Mekah tandus gersang, masuk Madinah sejuk sikit. Sebab Nabi suruh tanam pokok besar-besaran. Kerana dengan menanam pokok ini, dia ada banyak keberkatan-keberkatan yang ada sekali dengan pokok-pokok itu. Baik itu kita merasa agak duka cita, Jabatan Pertanian mengenal pasti hari ini ada kurang lebih 119,273.38 hektar tanah terbiar yang melibatkan 69,734 lot di Semenanjung Malaysia, termasuklah di Persekutuan Labuan, wilayah Persekutuan Labuan. 119,273.38 hektar ini maknanya lebih besar daripada Pulau Pinang. Tanah terbiar saja. Pulau Pinang baru 104,630 hektar. Bayangkan tanah biar begitu saja. Rugilah bila tidak diusahakan. Baik itu zaman Nabi, siapa yang usahakan tanah terbiar, orang itu akan dianugerahkan tanah.
Tanah terbiar bukan hutan simpan. Beza ya, skrip tu kena beza ayatnya itu. Tanah terbiar bukan hutan simpan. Hutan simpan tak boleh. Hutan simpan tak boleh buat. Orang itu akan dianugerahkan tanah. Man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laysa li'irkin zalimun haqqun. Siapa usahakan tanah, maka menjadi hak dia lah tanah tersebut. Maka terkenallah dalam fiqh bab ihya al-mawat, membuka tanah yang dah mati dan hukum bercucuk tanam padanya. Ada. Sebagai nak menunjukkan Nabi dia sangat jaga benda-benda melibatkan flora dan fauna ini. Sampai satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah sebut, Nabi satu ketika dia masuk dalam satu ladang kurma. Nabi tengok pokoknya cantik, sejuk, tenang, angin sepoi-sepoi bahasa. Nabi kata, siapalah yang tanam pokok-pokok ni semua ni? Siapa tanam ni semua ni? Maka sahabat menjawab, Ummu Mubashir ya Rasul, dia rajin menanam pokok. Maka kata Nabi, la yaghrisu muslimuna gharsan wala yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabatun wala syai'un ila kanat lahu sadaqah. Siapa-siapa tanam pokok dan hasil pokok itu dimakan pula oleh manusia ataupun haiwan, maka dia dikira memberi sedekah kepada orang dan haiwan tersebut. Baik itu saya selalu menggalakkan masjid, kalau tuan-tuan nanti nak buat pembinaan masjid, pesanlah pada masjid, masjid kena tanam pokok. Dan pokok yang nak ditanam biarlah pokok yang boleh dimakan, pokok yang bermanfaat. Tanam pokok kertas memang cantik, tapi tak boleh dimakan. Tanam pokok yang boleh dimakan. Apa contoh? Musangking. Oh, itu bagus. Masjid tanam musangking. Bila time dia berbuah esok, memang orang qiyamul-lail lah di masjid jawabnya. Jadi dapat 2 dalam 1. Musangking tak boleh ustaz, risiko pakai motor bawah meninggal pula jemaah, kena empak dengan durian. Okeylah, buah lain, rambutan. Apa saja pokok buah-buahan. Sekarang ni R&R, pengendali-pengendali konsesi lebuh raya, mereka pun tanam pokok buah dekat dengan tempat rawat dan rehat. Dia tanam pokok buah. Saya tak tahulah highway lain, kalau LPT yang kita selalu guna LPT tu, Lebuh Raya Pantai Timur, memang tanam pokok buah. Dan ni saya boleh mewawarkan sebab saya pergi berceramah di pihak mereka. Dia kata pokok tu boleh ambil. Siapa nak makan buah-buah, dia sedekah saja. Dia sedekah. Siapa nak makan. Tapi orang memang cuak nak ngambilnya. Boleh ambil ke tak boleh ambil ke? Boleh ambil. Sebenarnya boleh. Dia benar, cuma dia tak buat iklan sajalah. Kalau dia buat iklan, lori datang ambil je. Buah dia lawa-lawa sebab berjaga. Jadi masjid suruh tanam pokok yang ada hasil. Kalau takut kena curi, saya cadangkan tanam pokok kurma. Kurma ni, budak-budak yang geng isak gam apa semua ni, dia segan dengan pokok kurma. Sebab bagi dia pokok kurma ni pokok Nabi ya. Macam nak berbuka makan kurma, macam ada islamik sikit pokok ni. Jadi dia nak curi tu dia segan sikit. Tanam kurma bagus. Tanam pokok lain tak ada jaminan. Yang penting mesti ada menanam. Saudara-saudari sekalian, izinkan pagi ini atau tengah hari ini saya membawakan atau berkongsi satu pandangan yang diberikan oleh seorang tokoh sosiologi Islam yang begitu hebat, yang hidup antara tahun 734 hingga tahun 809 Hijrah, iaitu namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ni kita dah bincangkan dalam pertemuan tahun lepas. Dia antara tokoh sosiologi yang telah berjaya menyusun dan membawa kepada kita riwayat-riwayat tentang ketamadunan kerajaan-kerajaan lampau. Dan dia buat pemerhatian terhadap jatuh bangunnya sebuah tamadun, dan dia rekodkan macam mana tamadun itu merancang dia punya bandar dan macam-macam lagi. Ibnu Khaldun ni bagus. Saya ingat orang yang town planner kena ada kitab dia di rumah. Ibnu Khaldun ni dia buat satu buku Al-Ibar wa Diwanil Mubtada' wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. Kitab ini 7 jilid. Jilid yang pertama namanya adalah Al-Muqaddimah. Maka terkenallah bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun itu baru jilid pertama saja. Ada 6 jilid lagi.
dia cerita tentang perbandaran. Dan dia, semua orang sarjana-sarjana mengiktiraf dia sebagai seorang yang mengasaskan ilmu baru, dia panggil sains kemasyarakatan ataupun sosiologi. Dia banyak menghasilkan karya-karya berprofil tinggi dan karya yang paling agung adalah Muqaddimah. Jadi bagi membuktikan kepakarannya dalam hal berkaitan negara, Ibn Khaldun dia telah tulis satu bab khas dalam buku Muqaddimahnya yang khusus menceritakan pembangunan negara, kota dan juga bandar. Ada satu bab khas. Bab ini dinamakan, duduk pada bab 4, negara dan kota serta semua bentuk peradaban. Dalam bab ini ada 22 subtopik berkaitan dengan hal pembangunan bandar, kota dan juga dinasti. Dia masukkan juga pengurusan ekonomi negara, bagaimana mengurus kewangan penduduk. Ada bab pembangunan politik, pembinaan bangunan-bangunan besar, pengurusan kerajaan pihak berkuasa, perancangan bandar dan apakah implikasi jika tidak mematuhi perkara peraturan berkaitan dengan masyarakat dan budaya. Dan dia tekankan juga bahawa ketamadunan ataupun hadarah yang sebenar bukanlah seperti tamadun lain yang mementingkan kebendaan dalam kehidupan ataupun hanya mementingkan nafsu saja, tapi juga mementingkan dalaman. Saya tak ulahkan semua pada tengah hari ini. Kita akan ulas salah satu subtopik saja dalam bab 4 buku Muqaddimah ini, iaitu subtopik yang kelima. Subtopik 5 ini berhubung dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk perancangan bandar. Dan apakah akibatnya kalau kita tidak ikut syarat-syarat ini. Ini syarat-syarat daripada Ibn Khaldun. Sebagaimana tajuk dia, subtopik ini adalah satu bahagian khusus mengenai perancangan bandar yang direka bentuk sendiri oleh Ibn Khaldun berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai seorang ahli sosiologi dan sejarawan Arab. Jadi secara umumnya Ibn Khaldun dia gariskan 6 kriteria perancangan bandar yang mengambil kira aspek keselamatan penduduk, aspek kesejahteraan hidup dalam bandar, dari segi aspek pertahanan dan keselamatan bandar dan juga penjagaan alam sekitar. Pertama, Ibn Khaldun melihat begini. Bandar ini pada pandangan Ibn Khaldun ada 4 jenis. Ini dia punya school of thought lah. Pertama sekali, bandar ini adalah bandar yang berasal dari perkemahan askar. Bandar yang sejarahnya asal daripada perkemahan askar, duduk kemah lama-lama jadi bandar. Apakah contohnya? Fustat di Mesir, itu asalnya adalah kawasan perkemahan tentera. Yang kedua, bandar yang berasal daripada kubu pertahanan. Dia buatkan kubu untuk mengawal, tapi lama-lama jadi bandar. Apakah antara contoh bandarnya? Rabat ataupun monastir yang terletak di Tunisia. Yang ketiga, ada bandar yang disebut sebagai Baladul Amirin. Baladul Amirin ini adalah bandar diraja, iaitu bandar asalnya tempat raja-raja berehat, bercuti, bersantai bersama keluarga, atau bermain sukan air ke kuda polo ke apa saja. Dia suka, dia tiap kali musim panas misalnya, dia akan buat holiday di situ. Tapi lama-lama dia seronok pula duduk situ. Sebagai contoh, kota Damsyik. Damsyik di Syria itu jadi bandar kerana pemimpin Umayyah dulu dia pergi bercuti je ke Syria tu. Lama-lama suka buat bandar Damsyik. Begitu juga Baghdad. Baghdad muncul zaman Abbasiyah sebab pemimpin masa tu dia suka pergi ke sana, maka buatkan bandar di sana. Dan ada juga bandar yang berasal daripada pertapaan ataupun bandar yang dibangunkan kerana ada pusara orang-orang tertentu. Ada wali ke, ada nabi ke apa ke, orang bangunkan. Sebagai contoh Karbala. Karbala kerana peristiwa Hussein ataupun Mashhad di Iran. Jadi kata Ibn Khaldun, bandar adalah sesuatu yang merujuk kepada kawasan desa yang dimajukan oleh penduduknya. Dan kemajuan itu bersifat tabi'i, iaitu bermula daripada kemajuan pertanian meningkat ke tahap memenuhi keperluan al-hajah. Dia dipanggil ad-darurah, al-hajah, al-kamalat, at-taraf. Keperluan manusia dia ada 4. Pertama, keperluan asasi. Maknanya peringkat asal sebuah kampung, dia keperluan basic need saja dia ada.
Ada makan, ada minum, ada pakaian, tempat tinggal, keselamatan, perlindungan, perubatan. Cukuplah. Tapi sampai satu peringkat dia nak pergi kepada hajiat, takmilat, tahsinat. Macam kita dalam konteks suami isteri. Suami wajib beri nafkah zahir, tapi nafkah yang daruri, basic need. Handbag masuk tak basic need? Tak masuk. Tapi dia panggil accessory. Dia bukannya compulsory tapi complementary. Artinya isteri tak berhak minta, tapi kalau you nak, you kena satu level up lagi. Okay, anniversary dapat, main kutu dapatlah beli begitu. Tapi benda tu tak ada pun tak apa, sebab sifat handbag hanya taruh barang. Kalau sekadar taruh barang, plastik maiden tu boleh guna. Benda setakat taruh barang kan. Paper bag majlis kita pun boleh guna. Tapi tak ada. Sama macam Astro di rumah tidak wajib, dia bukan daruri. Kalau you nak, you kena upgrade level kehidupan baru dapat. Artinya seorang isteri dia tak boleh pergi report pejabat agama, suami saya tak bertanggungjawab, janji nak pasang Astro tak pasang-pasang. Oh, Astro tak masuk, aircon tak masuk. Ada orang hidup tak ada aircon, boleh ya. Jadi kata Ibn Khaldun, untuk meningkatkan taraf kehidupan itu dia pindah daripada kampung pergi ke bandar, dan begitulah seterusnya. Dan perancangan bandar ini, kata Ibn Khaldun, adalah manifestasi insan terhadap kehidupan dan manifestasi insan terhadap alam sekitarnya. Yang mana perancangan dan pembangunan bandar ini dia mesti jaga 5 perkara. Dan ini telah kita nyatakan di awal tadi. Kalau kita lihat dalam sejarah, Ibn Khaldun membawakan berbagai contoh. Pertama, hubungan dengan pencipta, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar. Ada satu kisah ni zaman Amru al-As radhiyallahu anhu. Amru al-As dia nak bangunkan sebuah masjid rasmi Mesir di Fustat. Dia nak bangunkan. Jadi bincanglah, panggil mesyuarat. PTG ada, Jabatan Panjang Bandar ada, PBT ada, mesyuaratlah. Dia masa tu jadi gubernur di Mesir zaman Umar Al-Khattab. Dia pesan kepada dalam surat tu dia cakap, saya nak buat masjid. Saya jadi pemimpin, zaman saya kena ada legacy. Saya nak satu masjid. Jadi macam masjid negara lah. Okay, tuan nak kawasan mana? Saya tak tahu, buka plan. Dia tengok ni, ada kata ni lawa. Ni tanah siapa ni? Tanah kita, tanah kerajaan. Okey, buat kat sini. Baik, esok pergi ukur. Panggil orang pergi ukur. Ukur punya ukur, tanah tu rupanya ada satu orang Yahudi, dia buat rumah, dapur dia sambung, cecah tanah kerajaan. Ganggu dah lokasi. Akhirnya pihak berkuasa beri amaran pada Yahudi ni supaya pindahlah, sebab nak buat pembangunan di sini. Yahudi kata, nak pindah buat apa? Aku dah duduk 3-4 generasi. Yalah, kita nak buat masjid. Mesir luas, yang kau pilih tanah ni ngapa? Carilah tempat lain. Tak apa sibuk nak buat kat sini. Kita ni jalan tugas je, ikut arahan saja. Tak adalah, panggil bos Allah datang. Oh, Yahudi jangan main-main. Datang orang besar-besar apa semua. Kata saya tak nak pindah. Jadi sampai pihak berkuasa nak bagi ganti rugi. Tak apalah pakcik, kita ni orang baik-baik, nak halau sian, kita bayar ganti rugi pula. Pakcik ni jawab, buat apa ganti rugi? Nama pun ganti rugi. Walau diganti tetap rugi. Saya tak nak pindah. Akhirnya bawa ke pengetahuan Amru al-As. Bawa ke Amru al-As. Amru al-As bagi kata dua. Pakcik, saya bagi tempoh seminggu pindah. Kalau awak tak pindah, kita orang sodok dengan berdoza. Yahudi ni kata, awak ni tak hormat orang langsung. Awak ingat awak besar lah. Ada lagi besar daripada awak tahu. Akhirnya Yahudi ni ambil keputusan pergi ke Madinah. Bayangkanlah daripada Mesir ke Madinah, kerana masa tu Umar Al-Khattab dia punya pusat pentadbiran kerajaannya di Madinah. Dia belayar pergi ke Madinah, berjumpa dengan Umar. Itu yang sedapnya, bila dia sampai ke Madinah, dia tanya orang, cik, macam mana saya nak berjumpa dengan Khalifah
Umar Al-Khattab. Orang pun kata, senang je, dia biasanya ada waktu-waktu ni ada di rumah, kadang di pejabat. Dia ni macam mana orangnya, senang tak nak jumpa, kena appointment dulu ke, nak kena melalui PA dia dulu ke, ataupun macam mana ya? Tak ada, dia tak payah appointment, jumpa ya, dia walk in je, tak ada masalah dia ni, mudah sangat. Oh gitu. Dia ni garang tak orangnya, mana tahulah dia ni ada senjata bodyguard apa. Tak ada bodyguard, dia ni jalan seorang je. Tak ada bodyguard, tak ada. Bodyguard dia hanyalah ibu tunggal, anak-anak yatim saja yang selalu ikut dia ke mana-mana. Oh begitu. Dia ni apa pakaian kebesaran dia? Kalau saya nak kenal, saya tak pernah kenal. Ialah zaman dulu pemimpin bukan ada gambar frame macam kita kat pejabat susun 3-4 baris, mana kenal siapa pemimpin. Macam mana orangnya, pakaiannya ada baju kebesaran ke, tanjak ke, sampin ke, kerih ke apa ke, pingat ke apa. Tak ada, dia tak ada baju kebesaran. Dia hanya pakai kain guni saja. Oh begitu, okeylah, saya carilah dia. Jalan. Sampai tempat yang orang katanya di sini, tak nampak pula. Nampak satu orang lelaki baring bawah pokok, baring berteduh. Cik Tupan tanya, ini ke lokasi yang dikatakan rumah Umar Al-Khattab? Kenapa Encik tanya? Saya ni ada hal nak jumpa dengan dia. Boleh ke saya nak jumpa dia? Dia ada kat dalam ke macam mana? Maka lelaki ni menjawab, sayalah Umar Al-Khattab. Terkejut pakcik ni. Macam mana Amirul Mukminin, kerajaan dia berkuasa sampai Parsi, tapi pemimpin dia duduk bawah pokok macam ni. Bodyguard tak ada, ADC tak ada, rider tak ada, apa pun tak ada. Dia jadi heran. Maka pakcik ni bila dah terkejut, Umar bertanya, wahai pakcik, datang pada mana? Jawab pakcik ni, saya daripada Mesir tuan. Apa datang jauh-jauh? Tuan punya gubernur nak bikin masjid. Tanah tu rumah saya dah duduk 3 generasi. Dia tak boleh tolak ansur. Dia suruh saya pindah juga. Apa salah buat tempat lain saja masjid? Jadi tuan tolonglah buat satu surat minute, jangan kacau saya lah. Kata Umar beginilah, tak payah surat-surat, pakcik ambil tulang. Nampak tulang unta dekat longgokan sampah sana? Nampak tuan? Pergi ambil. Dia ambil tulang, dia berikan kepada Umar Al-Khattab. Umar keluarkan pedang, dia buat garisan lurus atas tulang. Zas. Pakcik ambil tulang, bawa balik, bagi ke Amru. Pakcik ni terkebir, terkelip mata. Tuan, saya datang 3 hari perjalanan nak sampai sini. Takkan tuan bagi tulang je saya bawa balik? Buatlah surat sikit tuan, minit sikit ke, timbang habis baik ke apa, jadilah ada sikit letterhead. Takkan saya nak bawa balik tulang saja macam ni. Formaliti elok ada surat. Kata Umar, tak payah, gubernur aku kenal cara aku bekerja. Bawa balik, kin salam pada dia. Yahudi ni bawa balik tulang. Sampai di Mesir, tiba hari yang dia nak rumah dirobohkan. Dia pergi menghadap dengan Amru Al-As. Dia kata dia ada hal mustahak. Amru kata boleh menghadap. Amru tanya, pakcik dah sedia kemas barang semua? Nak pakai lori JKR saya boleh tolongkan, angkutkan, pindahkan barang-barang ni, kita baik ni, prihatin ke awak ni, kalau tak layannya ni. Tak apalah tuan, saya bawa balik pada Madinah ni. Madinah? Terkejut pula Amru Al-As. Dia orang masa tu dengar Madinah ni macam dengar Putrajaya lah. Putrajaya? Maknanya engkau pergi kat Putrajaya, ibu pejabat tu. Saya jumpalah Boba, KSU, TKSU, padai muka engkau lah. Engkau duduk negeri bukan main, engkau ingat engkau besar. Engkau ada boy lagi. Amru dah pucat dah. Awak jumpa siapa? Saya jumpa tuan punya tuan lah, Umar Al-Khattab. Umar? Habis macam mana? Dia kirim salam pada tuan. Lagi apa dia kirim? Ni tuan, nah, tulang tuan. Amru bila dapat tulang menggigil, terduduk. Yahudi ni garuk kepala. Ngapa orang Islam pelik perangai macam ni? Seorang datang bagi tulang, yang ni dapat tulang menggigil. Aku travel 3 hari buat tulang, relax je. Dia pula menggigil lain macam. Ni apa hal ni? Dia bertanya, tuan ngapa tuan menggigil? Mu ni pokcik, sikit-sikit Madinah, sikit-sikit Madinah, sikit-sikit Putrajaya, sikit-sikit Putrajaya. Benda boleh bincang kan? Nampak ni bos sudah marah. Marah apa? Tulang? Ni, mu nampak garisan halus ni? Tuan beri aku amaran. Wahai Amru, berlaku lurus dan jujurlah kepada pakcik ini.
sebagaimana lurusnya garisan pada tulang ini. Kalau engkau tak boleh berlaku lurus dan jujur pada dia, aku akan luruskan kau dengan mata pedangku nanti. Tak apalah pakcik, saya beritahu cancel je lah, kita buat masjid tempat lain. Panggil pegawai, batal semua. Tender dah keluar, batal semua. Batal semua, orang dah hantar orang, batal semua. Habis ni macam mana ni? Tak ada ni bos bisnes ni. Nampak tulang aku, bagi kau tulang, nampak tulang ni. Yahudi ni terpinga-pinga. Tuan, saya tak payah pindah tuan. Tak payahlah, kau dah sedap jumpa Omar, tak payah pindah. Duduk je tu lah, aku cari tanah lain. Dok ni Syria ni tak payah pindah. Tak payah, aku cari tanah lain. Tak apa tuan, saya tak sangka tahap macam ni. Dia kata, gini tuan, saya pindah. Saya bawa keluarga saya semua keluar. Tuan buatlah apa-apa yang patut. Saya setuju ialah ambil ganti rugi tu. Dan bukan sekadar itu tuan, saya kagum dengan keadilan yang tuan-tuan tunjukkan pada saya walaupun saya minoriti. Maka mulai hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia kerana kebaikan. Sebab itu pembangunan, perancangan mesti mengira hubungan sesama insan, manusiawi kita kepada sesama insan. Sebab itu masjid itu siap dibina tahun 642 dan masjid tu masih ada sampai sekarang di Mesir. Kalau tuan-tuan pergi ke Kahirah, sebut Masjid Amru Al-As, masjid yang begitu bersejarah, sekarang dah berusia 1375 tahun masjid itu. Tapi sayang orang Malaysia kalau pergi Kairo, dia tak sibuk pergi Masjid Amru Al-As. Dia sibuk cari kubur Firaun. Suka sangat pergi piramid. Itu kubur itu, suka sedara gamaknya, sibuk nak melawat Firaun. Pada Firaun mayat kat muzium. Mayat kat muzium di Tahrir. Hak tu kosong je, keranda saja dah. Yalah sedara kenalah melawat dulu. Apa salah melawat Imam Syafi'i, mazhab kita mazhab Syafi'i kan? Patut masuk dalam itinerary, saya nak melawat makam Syafi'i dulu. Sebab kami ni orang Malaysia mazhab Syafi'i. Ini dak Firaun. Daripada hari sampai tanya, ustaz bila lagi Firaunnya? Masa breakfast tanya, kita kira kau apa? Sibuk benar dia ni jumpa Firaun. Sedara agak. Jadinya mestilah dijaga hubungan sesama manusia. Tak kira orang tu apa juga agama ataupun bangsanya. Itu ditekankan oleh Ibn Khaldun. Begitu juga pembangunan mesti menjaga dari aspek alam sekitar. Dan saya ingat ini tak perlu kita elaborate sangat. Sebab kesannya apabila pembangunan itu tidak dijodohkan dengan penjagaan alam sekitar, maka bumi akan merajuk. Bumi akan memberikan balasannya kepada kita. Seperti kata Voltaire. Voltaire dia pernah mengatakan, man argues, nature acts. Mu tak jaga, bumi akan buat penyakit. Apa tanda burung perpat dalam semak kaki tersula, apa tanda kiamat dekat, bumi bergolak mengirim bencana. Sama ada bencana itu berbentuk geologis, klimatologis ataupun berbentuk penularan wabak penyakit dan apa saja, kejatuhan pesawat hilang, feri karam, itu semua adalah musibah. Maka mesti balance antara hubungan manusia dengan alam sekitar. Dan dalam Quran, saudara-saudari sekalian, perancangan bandar ini adalah perkara yang juga diberikan garis panduannya dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin. Maksudnya, dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah yang mana kamu dirikan rumah itu sebagai tempat tinggal, dan dia menjadikan bagi kamu kulit binatang-binatang ternak untuk kamu jadikan kemah sebagai tempat berteduh, yang kamu mendapatinya ringan untuk dibawa ke mana-mana semasa kamu merantau atau semasa kamu bermukim di sebuah tempat. Dia juga menjadikan bagi kamu berjenis-jenis bulu binatang daripada binatang ternak itu,
yang dijadikan barang perkakas rumah dan juga perhiasan untuk kamu menggunakannya hinggalah kepada satu masa. Surah An-Nahl ayat 80. Maka kata ulama tafsir, perancangan bandar ini bukan perkara yang enteng, perkara yang telah diberikan garis panduannya oleh agama. Jadi tujuan mendirikan bandar, kata ulama berdasarkan ayat tadi, adalah untuk mewujudkan kawasan penempatan dan perlindungan. Itu yang mustahaknya, penempatan dan juga perlindungan. Kalau kita tengok di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, zaman Umar Al-Khattab ketika dia menguruskan kota Madinah, dia wujudkan Al-Amsar. Al-Amsar ni adalah pentadbiran itu tidak bertumpu hanya di Madinah saja, tapi bandar-bandar yang ada, sama ada dalam wilayah atau luar wilayah, juga dijadikan sebagai tempat untuk rakyat berurusan. Macam kita sekarang ni konsep UTC apa semua itu telah dibuat oleh Umar Al-Khattab. Maka ketika itu di Madinah telah ada pusat-pusat orang berurusan untuk urusan rasmi kerajaan. Di Madinah, di Al-Jabiyah, di Al-Jawatah, di Kufah, Basrah dan juga di Fustat. Kemudian dikembangkan lagi di Qairawan, di Qazwan Ardabil dan juga di Marwah. Ini dipanggil sebagai Al-Amsar, pusat pentadbiran untuk rakyat berurusan dengan agensi dan jabatan kerajaan. Dan setiap amsar ini pula Umar wujudkan khittah, ada khittah. Dan setiap khittah ada dibuat fina. Khittah ni kejiranan, dan setiap khittah ada fina di tengah-tengahnya. Dia ada buat halaman. Mungkin tuan-tuan yang biasa menengok desain Arab, dia akan buat satu, kalau masjid pun dia mesti ada satu halaman tengah, halaman luas di tengah yang tidak berbumbung. Tak tahu kenapa Arab suka begitu, sebab dia tak hujan agaknya. Dia buat satu ruang tengah, macam khittah lu ada fina, halaman di tengah untuk aktiviti keluarga. Jadi setiap amsar dia akan sediakan satu-satu kemudahan. Macam contoh satu kawasan, macam sekarang Sriwijaya dah ada kawasan MCT punya projek. Contohnya bandar Green Casa. Green Casa tu dalam tu semua komplit. Dia macam Omar dia buatkan masjid, kemudian Darul Qaid ada pusat untuk kawalan keselamatan, dan ada sahan. Sahan ni mesti kawasan luas tempat orang beriadah ataupun beraktiviti. Kemudian zaman Omar juga direkodkan dalam Ibn Khaldun, dia buat jalan raya. Yang mana jalan raya di sebelah utara Madinah, beliau bina 5 batang jalan utama yang dipanggil sebagai Manahijuhal Uzma. Arah jalan ke kiblat dia sediakan 4 jalan, arah timur ada 3 batang jalan, dan di arah barat ada 2 jalan. Yang mana setiap jalan ini lebarnya antara 40 hingga 60 zirak, boleh memuatkan 2 ekor unta sekali berjalan. Di hasta ataupun zirak ini ukuran panjang antara hujung siku sampailah hujung jari tengah. Jadi satu zirak kalau kilometer lebih kurang 0.000048 kilometer. Zaman Umar boleh 2 unta lalu. Itu yang dia punya highway. Dia juga bina jalan-jalan kecil yang dipanggil sebagai Manahijud Dahnuha. Luasnya dalam 20-30 zirak. Dan dia juga buat lorong-lorong ataupun al-aziqah sebesar 7 zirak. Dan sepanjang jalan ini dia sediakan pula marbat. Marbat ni maknanya tempat singgah untuk berehat. Macam kita sekarang konsep berehat dan rawat lah. Setiap perjalanan ada R&R, ada RNR. Jadi terdapat 7 kriteria, kata Ibn Khaldun, dalam nak merancang reka bentuk fizikal bandar, yang mana beliau cadangkan reka bentuk ini dalam bukunya Ibn Khaldun, dalam Muqaddimah Ibn Khaldun. Pertama, dia kata rumah, ini zaman dia lah, rumah mesti dibina dalam kawasan bertembok. Manakala bandar pula perlu dibina di kawasan yang tinggi, kata Ibn Khaldun, berdasarkan kepada pemerhatian dia. Cuma rumah sekarang dah payah dah nak bertembok. Kalau rumah-rumah jenis yang moden-moden ni, rumah-rumah di Putrajaya Presiden 10, semua tak tembok lagi dah. Semua mesra, jiran sama jiran agak dah tak tembok lagi dah. Tapi dia akan memberi implikasi yang banyak lah bila rumah tidak bertembok.
Rumah tak berdinding, tak bertembok, tak berpagar. Tiba-tiba ada pula jiran bela pula anjing. Masalah lah kita. Anjing walaupun dia ikat, masalah hari-hari menyanyi, menjerit, tak daya juga kita. Lalu sikit, Kalau di dalam pagar, mungkin dia tak jadi masalah sangat. Hal dia saja. Kemudian kata Ibn Khaldun, kedudukan bangunan dan hiasan pokok sepatutnya menjadi kamuflaj untuk keselamatan daripada pihak luar. Jadi dia sangat menggalakkan bandar kalau dirancang mesti aspek keselamatan. Dan saya ingat yang ni ada sikit kekurangan. Wallahu alam. Kalau di Malaysia, tuan-tuan nak tengok Subang Jaya, pakai Google Map anytime boleh nampak. Setiap inci rumah, jalan, lorong semua ada. Sebagai nak menunjukkan kita tak berapa jaga sangat keselamatan. Memang orang boleh tahu. Itu baru Google Map yang free. Bayangkan kalau satelit tentera, lebih terpinci sampai plate motor kita agak dia boleh nampak. Dan tuan-tuan kena ingat, sekarang ni ada 4,256 satelit yang sedang mengorbit, 1,419-nya sedang aktif beroperasi. Amerika ada 576 satelit, China ada 181 satelit, Rusia ada 140 satelit, UK ada 41 satelit, Eropah ada 36 satelit, dan 345-nya adalah satelit pengintipan khas untuk skodeng saja. Jadi bayangkanlah bagaimana terdedahnya kita andai kata kita tidak berusaha untuk mencipta kamuflaj untuk mengawal daripada pengintipan pihak luar. Sebab itu maaf kalau tuan-tuan nak tengok peta Singapura, itu memang agak susah. Sebab mereka memang tanam pokok yang gedabak-gedabak betul. Pokok saga, pokok tekoma, pokok mana trumpet yang keluar bunga warna-warni musim tentu. Pokok Senegal mahogani, dia tanam broadleaf mahogani. Daripada airport sampai, daripada Changi sampai Tampines, Changi sampai ke tempat-tempat makan dia di Bedok di mana, sepanjang jalan pokok. Selain pada sejuk, teduh, ini juga boleh mengawal daripada skodeng pihak luar. Begitu payah nak tengok apa yang ada, kerana semua dia ada kanopi pokok. Jadi saya ingat ini perlu dimasukkan dalam agenda kita, kerana diulang-ulang oleh Ibn Khaldun dalam banyak bab sebagai mustahaknya membuat sesuatu yang bersifat menjaga keselamatan bandar dan negara kita. Yang kedua, kata Ibn Khaldun, sebuah bandar itu mestilah dijaga pengudaraannya, ataupun kalau kita sekarang atmosfera, yang kita nak jaga pencemaran udara. Udara yang masuk ke bandar kawasan, kata dia, mestilah segar, bersih dan tidak tercemar dengan debu kotoran. Oleh itu, wujudkanlah pelbagai bentuk-bentuk tanaman-tanaman yang boleh membersihkan udara, kata Ibn Khaldun. Ialah masalah pokok ni tuan-tuan, kosnya tidak murah juga pokok ni. Pokok tidak murah. Macam saya jaga masjid, masjid negeri. Kita nak buat landscape masjid memang tidak murah jugalah. Pokok tidak murah. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita tiru sebagaimana contoh di Turki. Di Turki ada satu buku, dia cerita A History of Philanthropic Foundation. Cerita tentang orang-orang yang banyak bagi sumbangan kepada pembangunan di Turki. Semua yang ada di Turki adalah sumbangan wakaf. Dana yang mereka perolehi dia gunakan pertama untuk tanggung kos orang muda yang nak kahwin, duit daripada wakaf. Yang kedua, dia gunakan duit itu untuk beri allowance kepada anak-anak yang jaga mak bapaknya yang uzur, ada allowance. Yang ketiga, dia gunakan dana itu untuk beri makan percuma kepada migratory birds, burung-burung hijrah. Dia ada buat sanctuary burung, tapi burung tu makan kos juga. Macam kita di Malaysia banyak sanctuary burung, di Melaka ada, Perak ada, di Pahang ada, di Seberjaya ada, di Johor ada. Tapi kita keluar peruntukan kerajaan. Macam dia ambil daripada sumbangan orang ramai, migratory birds. Begitu juga untuk bangau. Dia ada spesies bangau yang singgah di Turki 2 kali setahun, dia bagi makan daripada dana itu. Begitu juga dia bantu orang yang diisytiharkan muflis.
daripada duit wakaf, sumbangan wakaf itu. Begitu juga bantuan membeli kasut sekolah kepada pelajar-pelajar miskin daripada bantuan itu. Dan yang menariknya juga adalah pokok-pokok yang ditanam di Turki adalah sumbangan wakaf juga daripada dana. Jadi kalau kita pergi ke Turki, Istanbul, bulan 4, musim-musim bunga dia yang begitu cantik, kebanyakan daripada bunga-bunga itu adalah tajaan, sumbangan. Wallahu alam, benda ini perlu digerakkan sebab bukan sebab nak cantik, tapi kerana faktor peredaran udara yang bersih, kata Ibn Khaldun. Yang ketiga, bandar mestilah dibina berhampiran dengan punca air ataupun sebatang sungai yang mengalir bersih, kerana ianya menjadi elemen paling mustahak dalam kehidupan. Selain daripada memberikan kemudahan, ia juga memberikan ketenangan kepada penduduk. Kalau bandar tu ada sungai, ada tasik, kata Ibn Khaldun, ialah macam kita air, bekalan air tak ngarapkan sungai dengan tasik itu, tapi dia boleh memberi ketenangan. Sian orang Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur sungai tak ada. Jadi dia buatlah sungai sendiri di rumah. Senyum je menengok sungai. Dia buat water fountain sendiri, air terjun sendiri. Kesian tuan-tuan. Sebab air ni ketenangan. Kita mungkin tak perasan. Tuan-tuan duduk kat air terjun, duduk tepi pantai ni pula musim-musim bulan mengambang penuh. Suka menengok laut, menengok macam ada spotlight cantiknya. Dia air ni ketenangan. Sebab itu di Singapura dia sampai buat persembahan percuma, light and sound. Ada persembahan air pancuk tu, orang suka pada air tu. Macam KCC kan kerap buat kerjaan gitu. Dia pasang lagu Piramli, Getaran Jiwa, air tu berjoget. Orang suka. Dan ketenangan benda yang payah nak didapati sekarang. Biarlah bukan senang kita nak buat bandar yang ada air. Pandai-pandailah tuan mikir macam mana nak wujudkan air itu dekat bandar itu. Janji dia ada gembira lah. Tengok air ni jadi gembira. Dan kita risau. Sekarang ni orang risau masalah penyakit COVID-19 dan macam-macam. Sedarkah kita orang yang penyakit gangguan kebimbangan ini lebih ramai di Malaysia? Dia panggil anxiety disorder. Sampai Kementerian Kesihatan mendedahkan 1/6 rakyat Malaysia ada gangguan mental. Dan mental illness yang paling banyak sekali adalah MDD, Major Depressive Disorder, kemurungan besar. 6.3% daripada penduduk dewasa di Malaysia mendeриtai sakit MDD. Yang mana MDD ini paling ramai dideritai oleh orang perempuan, 110,000. Berbanding dengan laki-laki 60,000. Yalah, dia nak menderita sakit tu dia punya pasal, tapi masalah kosnya jadi tinggi kerana mereka ni juga secara automatik kalau dah kena MDD dia akan kena penyakit fizikal. Kajian menunjukkan hampir 50%, iaitu 48.3% orang yang MDD akan mesti ada at least satu penyakit kronik. Antaranya mesti ada sakit osteoarthritis, kanser, buah pinggang, mesti ada satu. Nak menunjukkan emosi sakit akan memberi kesan kepada fizikal kita. Dan kajian juga menunjukkan 1.2% penduduk di Malaysia sekarang mendeриtai penyakit bipolar disorder, iaitu orang yang mengalami perubahan mood yang begitu drastik sekali. Kejap gembira, kejap sedih, kejap marah, kejap gembira. Macam kita kan selalu main telefon, kalau kerap sangat boleh jadi gila. Buka Facebook, buka apa, WhatsApp group ke apa. Buka ni WhatsApp ni marah. WhatsApp group anak buah misalnya dekat office, tak reti bahasa orang suruh lain, buat lain, jadi marah. Buka group kawan-kawan yang ketawa pula kita, ha buat kelakar, hantar gambar. Buka group kejiranan, marah pula lagi. Orang yang tak balance marah dan gembiranya dalam masa seminit 2 minit ada potensi jadi gila. Jadi untuk nak redakan ni, itu ketenangan dia. Keluar rumah, ada tempat riadah, tengok air, reng. Maka inilah sumbangan kita. Saya laju-laju sajalah, masa tak mengizinkan. Yang keempat, kata Ibn Khaldun,
diadakanlah padang-padang rumput untuk makanan ternakan. Maknanya padang rumput dan ternakan ini simbolik kepada kemudahan pengangkutan dan sumber makanan. Ini saya tak ulahkan sangat. Yang kelima, mewujudkan tanah-tanah lapang yang boleh digunakan untuk bercucuk tanam, allotments, iaitu kita sediakan tanah yang khas dan sesuai untuk melakukan aktiviti bercucuk tanam. Sebab itu kalaulah gelandangan ni kumpulkan semua, letakkan di satu kawasan ladang, suruh dia jadi peneroka baru, insya-Allah selesai masalah gelandangan. Masalah mungkin dia memang tak nak kerja kot. Dia memang golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut duduk saja. Dia memang suka duduk saja begitu. Payah nak diselesaikan. Yang keenam, bandar mestilah berdekatan dengan hutan untuk bekalan kayu bakar. Ini zaman dia lah, untuk tujuan pembinaan bangunan dan bahan bakar. Dalam konteks kita adalah berdekatan dengan hutan ni dalam arti kata, mari kita hidupkan kraft tangan, hasil seni, perabot, dan kedudukan hutan mestilah dikekalkan dalam mana-mana bandar yang nak menjadi bandar yang lestari. Dan yang ketujuh, yang terakhir, bandar itu mestilah terletak berdekatan dengan laut untuk memudahkan pergerakan barang-barang makanan. Ini kita panggil import dan ekspor lah. Ini tak kaitan sangat dengan kita. Inilah sedikit sebanyak 7 perkara, tuan-tuan sekalian, yang diberikan garis panduannya oleh Ibn Khaldun dalam kita nak membangunkan sebuah bandar yang benar-benar memberi impak yang baik kepada rakyatnya. Dan Ibn Khaldun bukanlah seorang biasa-biasa. Dia telah memerhatikan jatuh bangun tamadun ini sejak daripada zaman Nabi sampailah Turki Osmaniyah dikumpulkan beberapa kerajaan-kerajaan, macam mana mereka hebat, macam mana mereka jatuh. Itu semua telah dikaji oleh beliau. Banyak nak diterangkan, tapi kita ada lagi acara-acara yang lain. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang pada tengah hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut 100 tahun perancang bandar di Malaysia. Moga-moga pekerjaan tuan-tuan, profesionalisme tuan-tuan akan mendapat balasan yang baik daripada Tuhan. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.